الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, dan kita masih lagi pada bab solat. Bab kecilnya ialah berkenaan dengan amalan dan kelebihan masjid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fi ad-duri wa an tunazzafu wa tutayyabu. Rawahu Abu Daud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya masjid-masjid dibina di setiap penempatan dan supaya masjid-masjid itu dibersihkan dan diletakkan wangi-wangian. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi daripada hadis ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkanlah, memerintahkan bagi setiap penempatan. Maknanya kalau macam kita di Malaysia ni, setiap taman, setiap kampung ataupun setiap zon-zon ke, mana setiap penempatan flat ke apa ke kan, supaya dibina masjid-masjid. Cuma mungkin di Malaysia ni kita panggil masjid, kita panggil surau. Jadi dibina masjid-masjid. Nak bagi tahu pentingnya satu perkara tu. Kalau perkara tu tak penting, Nabi tak suruh supaya bagi setiap penempatan, bagi setiap kawasan tu ada masjid dia. Dan masjid tadi hendaklah dibersihkan dan diberikan wangi-wangian. Maknanya masjid ini selain penumpuan kepada amalan-amalan yang ada, yang perlu dimakmurkanlah masjid itu dengan amalan-amalan. Nabi SAW juga menekankan tentang perlunya fizikal masjid itu tak besar, tak apa, tak mewah, tak cantik, tak apa, tetapi perlu bersih dan diberikan tatayyub, mana diberikan wangi-wangian. Bolehlah macam-macam cara lah wangi-wangian tu kan. Sekarang ni mungkin orang pasang apa yang spray automatik tu kan. An Anas radhiyallahu anhu anna imra'ata kanat talquta al-qadha min al-masjidi fatuwfiyat falam yu'zana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidafniha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata lakum mayyitun fa'adhinuni وصلى عليها وقال إني رأيتها في الجنة لما كانت تلقط القذى من المسجد. رواه الطبراني. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa terdapat seorang wanita, mana di Madinah lah ni. Sayyidina Anas ni, dia ni adalah khadam kepada Rasulullah. Jadi dia perhati, dia kata ada seorang wanita yang selalu membersihkan kotoran-kotoran, sampah-sampah di dalam masjid. Beliau telah meninggal dunia dan berita pengkebumiannya tidak diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada sesiapa yang meninggal dunia dalam kalangan kamu, maka hendaklah beritahu kepada aku. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyembahyangkan jenazah wanita itu dan bersabda, saya melihat wanita itu berada di dalam syurga dengan sebab dia telah membersihkan kotoran, sampah-sampah di dalam masjid. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya-Allah. Tadi Sayyidatina Aisyah bagi tahu
Bersihkan masjid, mana salah satu perkara yang penting bagi masjid ialah dibersihkan, memastikan kebersihan dia. Ya, di sini pula dalam hadis ini Nabi SAW beritahu bagaimana satu orang wanita, nama pun tak disebut kat sini, nak bagi tahu dia bukanlah orang biasa-biasa saja, bukan orang hebat-hebat. Tetapi wanita ni hobi dia ialah membersihkan masjid. Tak ada orang suruh pun, tak ada orang perintah pun. Tapi dia memang suka membersihkan masjid Nabi SAW, kemaskan masjid Nabi SAW, sapu-sapu sampah, buang yang sampah-sampah kotoran dan sebagainya. Maka bila dia telah meninggal dunia, Nabi SAW beritahu, aku tengok wanita ni dah ada dalam syurga sebab kerana sukanya dia membersihkan masjid Nabi SAW. Jadi cuba kita bayang tuan-tuan, macam manalah Nabi SAW telah beritahu kemuliaan seorang yang membersihkan masjid pun macam tu dah. Apatah lagi kalau orang itu orang yang memakmurkan masjid, orang yang menghidupkan masjid dengan amalan-amalan. Apa lagi pula kalau orang tu ialah orang yang berusaha untuk masjid dimakmurkan. Pujuk rayu manusia, ajak orang, pujuk orang supaya dapat ramai-ramai datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, memakmurkan rumah Allah. Jadi inilah, masjid ini amalan yang penting dihidupkan ada 4. Dakwah, taklim yakni majlis ilmu, ibadah dan khidmat. Jadi macam yang 2 hadis yang kita baca ni menunjukkan kepada khidmat tadi. Semoga Allah Subhanahu Taala bagi taufik untuk kita ini menjadi orang yang memakmurkan masjid dengan 4 amalan tadi, dan bukan setakat tu, kita juga menjadi orang yang menjadi sebab orang lain pun dapat memakmurkan masjid dengan 4 amalan tadi. Semoga Allah telah beri taufik untuk kita faham amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, Engkau lah Tuhan, Engkau lah yang maha tinggi, Engkau lah yang maha agung, Engkau lah yang maha kuasa, Engkau lah yang maha as-samad, yang mana merupa tempat bergantungnya segala makhlukmu ya Allah. As-samad, yang mana tempat bertumpunya hajat-hajat kami, makhluk-makhlukmu ini ya Allah. Sama ada makhluk-makhlukmu yang sebesar arash maupun yang paling kecil seperti virus, semuanya bergantung hanya padamu ya Allah, semuanya berhajat kepadamu ya Allah. Wahai Allah, dengan segala keagunganmu, kebesaranmu inilah kami memohon kasih sayangmu, ihsan belasmu ya Allah. Kasihanlah kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, maafkanlah segala salah silap kami, kekurangan, cuai, lalai, leka kami dalam beribadah, dalam mentaati perintahmu, menjauhi laranganmu. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadikanlah hati-hati kami sentiasa terikat dengan masjid. Jadikanlah fikiran kami sentiasa teringat dengan masjid. Jadikanlah diri kami sentiasa rindu untuk berada dalam masjid. Wahai Allah, jadikanlah kami golongan yang bila berada di dalam masjid seperti ikan berada di dalam air ya Allah. Dengan penuh rasa tenang, dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa selamat, dengan penuh rasa sejahtera, dengan penuh rasa dirahmati. Begitulah ya Allah, jangan jadikan kami daripada golongan yang berada di dalam rumahmu, dalam masjid suraumu ya Allah, seperti burung di dalam sangkar, yang mana sentiasa resah gelisah, menanti sahaja pintu terbuka untuk lari keluar daripada sangkar itu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami benar-benar mencintai masjid-Mu. Semoga dengan itu ya Allah Engkau mencintai kami. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami asbab juga untuk orang lain pula dapat mencintai masjid-Mu ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, jangan Kau hampakan kami. Kau muliakanlah kami dengan masjid-Mu ya Allah. Jadikanlah diri kami mulia dengan masjid-Mu ya Allah, melalui asbab masjid-Mu yang ada atas muka bumi-Mu ni ya Allah, sehingga kami ni layak untuk mendapat keampunan-Mu, mendapat kemuliaan di sisi-Mu, dan seterusnya kami dapat dimasukkan dalam syurga-Mu bersama orang-orang yang Kau redha. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.